Saya menerima kiriman daripada saudara Ismaun dari Besut Terengganu. Dia hantar kat saya petang tadi. Sekitar dalam pukul 8 tadi dia hantar kiriman kepada melalui Facebook saya. Dia kata mengenai suara perbualan Datuk Seri Zahid ni dan Datuk Seri Anwar, kalau betul perbualan itu, kenapa menjadi resah kepada orang lain? Jadi kenapa dijadikan ini masalah besar sangat? Sedangkan perbualan itu biasa saja. Sebagai kawan lama. Bukan satu perancangan untuk memusnahkan negara. Datuk Seri Presiden katanya berhak mencari peluang dan ruang demi survival UMNO. Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO juga bertanggungjawab dalam membawa dan membina kekuatan UMNO. Saudara Ismail dia kata tak ada salah pun, dia kata. Tak ada kesalahan kalau UMNO mencari tempat yang boleh memberi atau menjadi perisa bila amanah UMNO sedang dirancang untuk dikuburkan. Saya dah cakap berkali-kali, mereka sedang membina naratif untuk mengkuburkan UMNO. Ini isu besar. Tapi yang hairannya, bahawa minta supaya diadakan sumpah laknat lah. Macam seolah satu kesalahan paling besar dilakukan oleh Datuk Zahid. Saya tak tahu apa masalahnya. Apa masalahnya dalam perbualan itu? Bukan nak merancang bahawa negara ini akan dijual. Jadi akar umbi berharap kepada Datuk Seri Zahid, jangan ragu. Jangan ragu-ragu dalam melaksanakan tugasnya. Soal prinsip ianya boleh berubah bila mana kedudukan kita terancam. Yang penting selamatkan dahulu sebelum keadaan menjadi parah. Jadi kali ini saya merasakan selain dah tak ada isu besar, jadi apa hal sampai nak minta sumpah laknat? Nah, kalau kau dah cakap semalam saya dah kata, kalau tak sangat sumpah laknat, kita nak tanya Tan Sri Anwar Musa lah. Kamu melakukan sumpah laknat. Minta Azmin Ali lakukan sumpah laknat. Minta Tan Sri Mudin buat laku sumpah laknat. Minta barisan menteri-menteri yang ada dalam kabinet itu melakukan sumpah laknat. Bahawa mereka tidak terlibat dalam kes rogo-merogo lah bersama dengan anak dara orang ke, ataupun janda ke, bini orang ke, buat sumpah laknat yang rakyat tular sekarang. Rakyat pun nak tahu. Itu lebih basic dari prinsip Islam daripada hanya kerana sebab Datuk Zahid kata no DAP, no Anwar, no PBM. Mereka marah kerana selepas itu Datuk Seri Zahid bercakap dengan Anwar Ibrahim. Apa masalah? Kerana beliau juga, saya yakin Datuk Seri Zahid sudah dapat mencium. Beliau sudah dapat mencium bau bahawa sudah ada gerakan untuk menghancurkan UMNO. Jadi ke mana kita nak mengadu? Bila UMNO nanti hancur, macam saya katakan, mereka akan merobekkan Muafakat Nasional. Dan sekarang Muafakat Nasional ternyata semakin robek. Kenyataan daripada Tuan Guru Haji Hadi jelas. Sebab dia kata dia tidak mahu dengan jajaran baru, dia masih kekal hendak bersama dengan PN. Well, Tuan Guru, selamat. Tak ada masalah pada kita. Tuan Guru nak tinggalkan kita, tinggalkanlah. Tak payahlah lepas ini nak cakap lagi Muafakat Nasional demi puadan ummah. Jangan menjual retorik politik. Saya dah berkata berkali-kali, Tuan Guru adalah pakar agama. Berkali-kali saya katakan, sejak daripada zaman Nabi Adam lagi, susah nak mendamaikan manusia ni. Takkanlah kita yang berada dengan majmuk yang betul ramai sekarang ni boleh didamaikan, boleh disantumkan. Antara Qabil dan Habil sendiri boleh berbunuh-bunuhan. Itu dua orang, anak Adam. Zaman dulu lagi. Tuan Guru pakar agama. Kemudian lihat apa perbalahan berlaku dalam peperangan sivil antara puak-puak yang menyokong Aisyah dan juga menyokong Ali. Ini dah ada. Jajaran Islam dah ada, sejarah Islam dah ada. Tuan Guru. Jadi nak santun apa benda, nak santun hanya antara UMNO dengan PBM. Kami yang rasa, Tuan Guru tak rasa apa-apa. Kami yang dihina. Cuma saya hairan, pimpinan UMNO terhegeh-hegeh. Mereka yang terhegeh-hegeh untuk bersama dengan PBM, itu terpulang pada anda lah. UMNO ada maruahnya. Kita ada martabat kita yang perlu jaga. Kita bukan sembarangan. Orang boleh peletuk begitu saja. Kami bukan seperti warga PAS bila dikatakan kami parti ajaran sesat. Kami bukan parti ajaran sesat, tapi mereka boleh terima. PAS boleh terima. Tan Sri Muhyiddin mengatakan PAS itu parti ajaran sesat yang menyesatkan. Boleh.
Jadi bagi saya rasa benar. Saya tak mau nak belasah PAS, tidak. Tapi bila pimpinan mengatakan bahawa tidak boleh bersama dengan UMNO hanya kerana kita tidak boleh bersama dengan PBM. Takkanlah kamu nak paksa kami untuk pegang orang yang menjadi racun dalam hidup kami. Saya dah kata dari dulu lagi. Apabila adanya Parti Peribumi dalam Muafakat Nasional, itulah kehancurannya. Sebab mereka melihat selagi ada Muafakat Nasional, mereka akan ruyup seruyup-ruyupnya. Tapi PAS tak sedar, mungkinlah leka sedap dapat gaji besar. Tak apalah, pimpinan PAS dapat gaji puluhan ribu. Apakah pimpinan PAS dapat menyantuni kehidupan rakyat? Sedar ke pimpinan PAS yang sekarang ni bergelar menteri, bahawa rakyat tengah menderita? Bagaimana dengan janji-janji pimpinan kerajaan Perikatan Nasional? Dulu nak kata bagi tab lah untuk komputer. Mana perginya? Diluluskan 150,000. Mana dia? Nak bagi derma, nak bagi bantuan itu, bantuan ini, tak ada. Sedangkan untuk mengeluarkan kumpulan daripada kumpulan wang simpanan pekerja pun tak boleh. Anda nak bersekongkol, itu anda punya hal. Kita tak rasa kecil hati. Nah, kita nak supaya kita merasakan kita bersama. Tapi Tuan Guru kena ingat, warga PAS di peringkat akar umbi cukup kecewa. Jadi akhirnya kita akan berbalah balik. Cuma saya mengharapkan, janganlah pula lepas ini pula ada pula satu lagi dalil mengatakan orang UMNO ni kafir. Jangan pula sembahyang orang UMNO ni tak sah kerana tak mau menyantuni perpaduan dengan PBM. Jangan Tuan Guru, saya minta maaf. Nanti berbalah lagi. Bukan senang nak menyatukan. Nah, ini keadaannya. Sebab bagi saya kita kena berpeganglah pada qada dan qadar. Saya nak tanya, kalau UMNO dengan PAS, kita boleh membentuk kerajaan baik. Tapi bolehkah PAS membentuk kerajaan dengan PBM? Silakan. Kita tengoklah nanti. Kita tahu PBM nak menenggik aja. Mereka nak cari nak berpaut. Mereka dalam kelemasan. Orang yang lemah dalam air, lalang lalu pun pegangnya berpaut. Dia PAS redha untuk menjadi begitu, nak jadi lalang, silakanlah. UMNO tak redha. Sebab kita ada maruah kita. Bila kita disinggung, bila kita dikhianati, Tuan Guru nak bersekongkol dengan mereka yang khianat pada parti masing-masing, silakanlah. Sebab berkali-kali dulu pun saya kata, dalam PBM ada pimpinan yang khianat pada partinya, iaitu Parti Keadilan. Ada pimpinan yang khianat pada partinya daripada DAP, mereka santuni. Ada juga yang khianat pada UMNO. Malahan ada khianat pada Parti Peribumi. Cuma sekarang ni dah masuk balik, katanya betul Dr. Mahathir dah masuk balik. Okeylah tu, tak ada masalah lah diorang. Tapi bolehkah dijamin ada kemenangan? Jadi kita mencarilah laluan kita. Izinkan kami mencari jajaran kami. Jangan pula lepas ini kita berbalah. Dan hairannya kenapa pula nak bersumpah laknat? Apa masalah nak sumpah laknat ni? Kalau saya minta Tuan Guru, betul boleh tak Tuan Guru bersumpah laknat? Bersumpah dengan nama Allah, Tuan Guru tak pernah terima bagi pihak kerajaan Parti PAS wang sejumlah 90 juta ringgit daripada Datuk Seri Najib. Buatlah. Kita nak tahu sebab orang dah bercakap. Jadi jangan kena pada anda diam. Kena pada presiden kami bagian agak, dan anda bersekongkol dengan orang yang sekarang tengah kemaruk dengan gila kuasa. Kita tahu sebab mereka nak mewujudkan satu lagi, iaitu UMNO 3.0. UMNO 3.0 ni sebenarnya adalah untuk kemenangan UMNO Musa. Dia mengajukan oleh Datuk Syamuddin boleh bertanding presiden, Khairi Jamaluddin boleh bertanding presiden, Ismail Sabri boleh bertanding presiden. Dia timbalan presiden. Anda tak nampak, tak boleh baca ke kelicikan dia untuk menyelamatkan diri dia? Nah, bagi saya ini keadaannya. Tapi terpulanglah. Anda nak bersekongkol dengan orang begini, silakan. Cuma saya marah apabila dia minta satu kesalahan yang paling besar, seperti merogol anak orang. Seperti merogol isteri orang. Mesti ada sumpah laknat menafikan. Nak bercakap apa masalah? Betul. Datuk Seri Zahid menyatakan no DAP, no PKR, no PBM. Itu betul. Saya tak nafikan. Dan kalau betul dia bercakap dengan Datuk Anwar Ibrahim, apa masalahnya? Kerana dia dah tahu keadaan sekarang ni, bahawa dalam keadaan hari ini, mereka yang berada nak bersama dengan kita, orang tak jujur. Itu ialah ngajarnya. So kita bertembunglah dalam pilihan raya nanti. Jadi apa masalah dengan Parti Keadilan? Bukankah Parti Keadilan juga itu parti daripada pengasas ni pimpinannya orang Melayu? Nak kata bahawa Keadilan ini parti bilang kaum. PBM juga parti bilang kaum. Apa masalahnya? Tuan Guru memilih untuk bersama dengan PBM, silakan. Jadi bagi saya, rakyat sekarang ni sudah dapat melihat
warga cinta damai, khususnya ahli UMNO, tak salah nak dipelikkan. Mereka kalau ditanya antara PKR, Parti Keadilan, dengan Parti PBM, saya yakin buat referendum. Pasti mereka lebih memilih untuk PKR sebab paling tidak pun Parti Keadilan tak pernah maki UMNO. Tapi PBM mengkhianati. Nah, ya UMNO 3.0 terbaik, silakan. Tak ada masalah. Kita lihat nanti. Jangan sampai UMNO ini terkorban hanya kerana perebutan kuasa orang tertentu. Saya melihat apabila berlakunya perebutan kuasa, artinya UMNO ada nilai. UMNO sudah mencapai tahap keyakinan rakyat. Siapa saja bersama dengan UMNO akan dilihat boleh menang. Sebab itu mereka merebut jawatan kepimpinan tertinggi dalam UMNO. Dan saya dah cakap berkali-kali, selagi UMNO ni tidak dapat ditawan oleh Parti Peribumi Bersatu, dia tak akan buat pilihan raya. Kerana saya dah bagi tahu berapa kali dah saya kata. Contohnya di Pagoh. Di Pagoh, ahli UMNO ada 16,000 undi. Simpan. Tan Sri Muhyiddin itu hari bertanding dapat 26,000. Daripada 26,000 tu, 11,000 undi datang daripada pengikut-pengikut DAP. Dan pengundi bukan Melayu. Dan undi ini tidak akan dapat lagi dah. Jadi dia dapat 26, tolak 11,000, dia tinggal ada dalam 15,000. UMNO ada 16,000. Betul. PAS ada 2,800. Betulkah warga PAS ini bersetuju dengan PBM? 2,800. Put a big question mark. Tapi jangan lupa, waktu dia bertanding dulu, menggunakan Parti Keadilan. Let it be more rational. Ahli Parti Keadilan ada seramai 5 hingga 6,000 orang di Pagoh. Kalau itu berkurangan lagi, tinggal lagi 8,000. Daripada 8,000, 2,500 ahli asal PBM sudah keluar. Tinggallah dia sekarang ni dalam 6,000 lebih. Sebab itu, ia merupakan mimpi. Dia nak cari jalan macam mana pun 16,000 yang ada pada Datuk Mat Ismail sebagai ketua UMNO bahagian Pagoh. Kalau UMNO dapat ditawan, paksa Ahmad Ismail ni untuk menyertai, menyokong Tan Sri Muhyiddin, maka bolehlah buat pilihan raya. Tapi soalnya, adakah warga UMNO bersetuju untuk jadikan begitu? Betul, bagi duit. Scheme of thing. Yang anda lakukan, scheme of thing itu hanya laku kepada di kalangan ahli-ahli parlimen. Bukan ahli-ahli rakyat. Pada mulanya memang betul. Pada mula memang betul. Ahli UMNO bersangka baik. Wujudnya kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin. Tak ada masalah. Semua sokong. Tetapi apabila rakyat merasakan banyak pengumuman-pengumuman yang dibuat tidak kesampaian. Harapan rakyat sudah seperti macam mana Parti Pakatan Harapan dulu. Akhirnya rakyat kata ni kena kencing lagi lah. Kita ni nampaknya. Sebab mereka meneruskan agenda macam mana waktu PS. Cuma dia tak katalah ada manifesto. Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ni tak ada manifesto. Betul. Tapi dia jangan boleh kata ini adalah parti yang dipimpin yang merupakan satu mandat daripada rakyat. Rakyat mana? Rakyat mana sekarang ni? Jadi bagi saya, jalan yang terbaik, buat pilihan raya umum. Kita memang, warga UMNO memang tak supaya diadakan pilihan raya umum. Warga UMNO tak supaya parlimen diadakan persidangan. Tapi kenapa ciluk sana, ciluk sini? Itulah saya kata, puak-puak yang kepala sengit ni, yang berada dalam PBM, yang menyokong PBM ni, nak membodek kerana mereka bergelar menteri. Terpulanglah pada anda. Anda stop di situ, okey, tak ada masalah pada kita.